Tumbuh merimbun pohon meranti, bersilang pula pohon bidara. Sudah lama kalian menanti menunggu saya mulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana atas limpah kurnia dan keizinannya jua pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan sempena Hari Guru ke-52 bagi tahun 2023 pusingan saringan dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Warga Dewan yang budiman, untuk makluman para pembahas dan sidang Dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Harap maklum. Seterusnya, kita akan sama-sama saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima,
Pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Maka dengan ini, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan kedua bagi sidang 3 pertandingan bahasa Kuala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan yang bakal bersidang. Saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan dan akan mengendalikan persidangan pada kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nur Asiah binti Ahmad selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan perwakilan pihak kerajaan yang mewakili wilayah Persekutuan Labuan, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid, Yang Berhormat Menteri Kedua Fakhrullah Akmal bin Kamal, Yang Berhormat Menteri Ketiga Nadia binti Muhammad Yunus, Yang Berhormat Menteri Keempat Hasnan bin Mat Saad, dan Yang Berhormat Syarania anak perempuan Segera selaku pembahas simpangan. Seterusnya, perwakilan pihak pembangkang yang mewakili negeri Melaka. Diperkenalkan Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Bibi Nahida binti Marswan, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Punita anak perempuan Rajendram, Yang Berhormat Pembangkang Keempat Muhammad Idham Khalil bin Ibrahim, dan Yang Berhormat Umayang Nair anak perempuan Sukumaran selaku pembahas simpanan. Warga Dewan yang mulia, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dihakimi oleh Yang berusaha Dr. Rusdi bin Maknor selaku ketua juri, Encik Suhaimi bin Ahmad selaku juri kedua, Tuan Ros Anita Kartini binti Muhammad, juri ketiga, Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib, juri keempat, dan juri kelima yang berusaha Dr. Dahlina binti Daud Elias Mahmud. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari pelangkas. Gelanggang bermula tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini bertemakan karamah insaniah. Usulnya berbunyi, kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Kedua-dua perwakilan kerajaan dan pembangkang sudah bersedia. Maka gelanggang kita buka dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat Tuan Yang di-Pertua, Kabinet Kerajaan dari wilayah Persekutuan Labuan, barisan pembangkang. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang bersama dalam sidang yang mulia. Salam Malaysia Madani kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, izinkan saya untuk mengkakaskan satu usul demi kemaslahatan sistem pendidikan negara. Usul kita pada hari ini berbunyi, kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Sebelum saya berpergi lebih jauh lagi,
izinkan saya terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua untuk memberikan definisi usul ini secara konseptual agar pihak pembangkang khususnya tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Kurikulum menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2018 merupakan rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum sedia ada pada hari ini iaitu kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah yang mula dilaksana pada 2017 sehingga kini bagi mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran. Pertama, pemikiran kreatif. Kedua, inovasi. Ketiga, penyelesaian masalah. Dan keempat, kepimpinan murid. Seterusnya, frasa yang menjadi kayu ukur dalam sesi perbahasan pada hari ini iaitu frasa mampu membentuk karamah insaniah, iaitu berupaya menyatukan antara segmen rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui rangkuman kedua-dua pegangan ini akan melahirkan karamah insaniah dalam diri anak didik kita, Tuan Yang di-Pertua. Maka usul pada hari ini berkendakkan kita untuk menilai sejauh mana komponen kurikulum sedia ada iaitu KSSR dan KSSM yang kini disampaikan kepada murid-murid kita mampu membentuk karamah insaniah pada aspek pembelajaran bermakna, melihat kepada komponen-komponen kurikulum iaitu pengetahuan, kemahiran dan akhirnya ditampilkan menerusi nilai dan menjelma karamah insaniah. Justru pendirian kami di meja kerajaan amat utuh iaitu kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah atas rasional. Komponen kurikulum sepadu dalam menghasilkan pertama, murid mampu menyerlahkan ciri kepimpinan dan kedua, bersaing secara sihat tanpa melupakan pegangan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Beban bukti yang harus dipikul oleh pihak pembangkang untuk meragi usul pada hari ini ialah pembangkang harus tunjukkan komponen kurikulum sedia ada iaitu KSSR dan KSSM kini tidak mampu menyerlahkan ciri kepimpinan murid dan kedua tidak mampu berdaya saing secara sihat dan tidak berpegang kepada rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan sehingga tidak mewujudkan karamah insaniah. Justru bagi mengukuhkan premis kami di perwakilan kerajaan, kami telah meletakkan 4 strategi utama. Itu saya selaku yang amat berhormat Perdana Menteri akan membentangkan hujah pertama iaitu pertama, kurikulum berpasak karamah insaniah, kepimpinan murid terserlah. Yang berhormat Menteri kedua Datuk Fakri akan membentangkan satu hujah iaitu kurikulum membentuk karamah insaniah, daya saing murid terarah. Yang berhormat Menteri ketiga Datuk Nadia akan membetulkan kepincangan perwakilan pembangkang dan Datuk Hasnan selaku Menteri keempat akan melakukan soalan spontan dan membuat penggulungan. Selesai strategi dan peranan pasukan. Sebelum itu dipersilakan mana-mana. Adakah kurikulum sedia ada dinilai secara apa yang cantik di atas kertas atau sebenarnya perlu dinilai berdasarkan proses pelaksanaannya? Mohon pencerahan. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini apabila kita berbicara pasal kurikulum, apabila kita berbicara tentang komponen kurikulum, proses dan pelaksanaannya itu dinilai secara sewaktu awal pelaksanaan dasar kurikulum itu dan akhirnya dijermakan menerusi pembuktian dan siri-siri kejayaan murid kita yang telah menunjukkan karamah insan mereka. Saya kira menjawab. Maka mari kita analisis hujah pertama kerajaan di bawah kata kunci kurikulum berpasak karamah insaniah, kepimpinan murid terserah. Tuan Yang di-Pertua, menerusi penghujahan ini saya akan tunjukkan kepada seisi dewan bahawa sesungguhnya kurikulum sedia ada kita iaitu KSSR dan KSSM ini berupaya membentuk ciri kepimpinan murid seperti yang dianjurkan oleh OECD, Badan Pertubuhan Pendidikan Antarabangsa pada 2018, iaitu pertama, berkeyakinan diri.
Kedua, berdisiplin dan boleh diteladani dan boleh dijadikan suri teladan. Ketiga, aktif dalam gerak kerja sosial. Keempat, kemas, menepati masa, pandai bergaul, tidak berlagak, tidak sombong dan disegani. Kelima, bijak membuat keputusan dan mengenai masalah. Keenam, keterampilan, penglibatan aktif dalam komuniti yang mana kesemua ciri-ciri ini sudah ada dan sudah selari berpasak utuh dengan KSSR dan KSSM kita, Tuan Yang di-Pertua. Sebelum itu yang kedua. Apakah kayu ukur untuk kita mengukur karamah insaniah? Mohon penjelasan. Telah saya tunjukkan tadi, Tuan Yang di-Pertua, bahawa untuk kita mengukur karamah insaniah, kita perlu kembali melihat aspek kepimpinan murid dan kedua, iaitu aspek daya saing murid yang telah pun ditunjukkan menerusi pendefinisian saya dan akan dibuktikan menerusi penghujahan di perwakilan kerajaan. Selesai jawapan soalan balas sebentar tadi. Maka Tuan Yang di-Pertua, sila analisis fakta kes kami yang pertama. Murid Izzati Hanis Khairul Zaman, murid tingkatan 3 Sekolah Seri Putri Sai berjaya mendapat anugerah kelas Speaker Award dengan izin Tuan Yang di-Pertua di program Broadcom Masters International sempena Regeneration International Science Fair ISEF di Atlanta, Georgia di Amerika Syarikat. Murid ini berjaya menampilkan karamah insaniah dan berdaya saing dan menampilkan kepimpinan mereka. Seterusnya, kedua, Kira Rusi dan Tarma Pillai yang mengasaskan gerakan Undi 18 yang telah berupaya mengasaskan gerakan Undi 18 dan telah dinikmati oleh kita semua apabila golongan belia 18 tahun telah dibenarkan untuk mengundi awal usia 18 tahun. Maka Tuan Yang di-Pertua, menerusi penghujahan ini kami telah buktikan kepada seisi Dewan bahawa kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah murid, iaitu pertama, kepimpinan mereka itu berkeyakinan tinggi, berdisiplin dan akhirnya membawa manfaat kepada kita semua. Benarlah Tuan Yang di-Pertua, pendirian kami bahawa sesungguhnya kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah atas rasional, mampu menyerlahkan ciri kepimpinan murid dan kedua, berdaya saing secara sihat tanpa melupakan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, mohon untuk terus mencadang. Seterusnya, Dewan masih dengan usul yang sama. Dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Warga Dewan yang mulia, hari ini saya cukup sedih dengan konsep yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana warga Dewan, saya kira konsep ini amat rapuh untuk sama-sama kita terima dan perdebatkan. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, sahabat-sahabat perwakilan kerajaan yang jauh datang untuk berlawan. Seterusnya, ahli Dewan yang bersidang hari ini, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersidang saya ucapkan buat semua. Tuan Yang di-Pertua, lazim sebagai perwakilan pembangkang, kami membangkang usul perdebatan pada hari ini, iaitu kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Kerana di meja pembangkang hadirin dan hadirat sekalian, kami katakan terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, respon terus kepada permasalahan konsep yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Kita telusuri frasa demi frasa. Frasa yang pertama, kurikulum sedia ada. Beliau menceritakan kepada kita tentang kurikulum sedia ada merujuk kepada KSSR serta KSSM yang meliputi elemen kreativiti, inovasi, penyelesaian masalah serta kepimpinan murid. Hadirin dan hadirat sekalian, ini janji mereka untuk ceritakan keempat-empat elemen ini. Namun, kalau kita dengar baik-baik, dalam penceritaan hujah tidak pernah pun dibuktikan keempat-empat elemen ini bergerak
seiring, sepadu seperti yang mana mereka janjikan dalam perdebatan warga Dewan yang mulia. Cukup sekadar tunjukkan keadaan kepimpinan sudah meliputi elemen karomah insaniah. Ini adalah pembawaan yang sangat mudah dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Sebab itu saya sedih di awal perdebatan hari ini warga Dewan yang mulia. Kedua, dalam membicarakan tentang frasa mampu membentuk karomah insaniah, kata mereka di perwakilan kerajaan ialah apabila kurikulum sedia ada ini warga Dewan yang mulia bergerak seiring dengan rukun negara serta falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, kalau kita telusuri satu persatu, rukun negara ada 5 elemen yang perlu diterapkan. Falsafah pendidikan kebangsaan juga ada 5 elemen yang diterapkan. Maksudnya hari ini warga Dewan yang mulia, kes perwakilan kerajaan ingin bercerita tentang 5 elemen yang menyeluruh, iaitu jersey, jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial sasiah warga Dewan yang mulia. Namun, adakah kita mendengar beliau bercerita ke-5 elemen ini disatukan dengan elemen rukun negara dalam pembuktian penceritaan hujah? Juga tidak pernah dibuktikan warga Dewan yang mulia. Cukup sekadar mereka kata pembawaan mereka sepadu dengan ciri kepimpinan serta bersaing secara sihat. Ini bukan pun definisi yang baik untuk karomah insaniah, sebab telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 7 teras yang dikeluarkan, iaitu teras kedua pada hari ini, bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan penekanan kepada aspek karomah insaniah dari segi akhlak, adab dan integriti, dan perkara ini pun tidak mampu untuk mereka ceritakan dan buktikan sepanjang penghujahan warga Dewan yang mulia. Duduk dulu yang berhormat, dengar bidasan saya. Seterusnya warga Dewan yang mulia, mereka letakkan beban bukti untuk kami buktikan tentang keadaan komponen sedia ada dalam kurikulum ini sudah mampu untuk membentuk karomah insaniah. Hadirin, titik tolak perdebatan, kita tidak boleh menilai kepada perkara yang dirancang, namun kita perlu menilai bagaimana proses pelaksanaannya warga Dewan yang mulia. Hari ini, kalau kita merancang sudah baik, bagaimana kita ingin melihat perancangan kita itu berjaya? Titik tolaknya adalah pada proses pelaksanaan warga Dewan yang mulia. Sebab itu, kes di perwakilan pembangkang lebih mudah. Kami akan tunjukkan untuk bersemuka dengan perwakilan kerajaan, kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana ada kekangan-kekangan yang kita hadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang kepada pembentukan karomah insaniah warga Dewan yang mulia. Malah di meja pembangkang kami tidak pernah pun sedikit menafikan kemampuan kurikulum sedia ada. Namun hadirin, sekadar cantik di atas kertas, namun banyak masalah dari segi pelaksanaan. Adakah ini yang ingin kita pegang? Apalah nasib anak bangsa kita kalau usul ini diterima? Ya, dipersilakan yang berhormat. Setuju atau tidak, falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara merupakan komponen yang tertulis dalam kurikulum KSSR dan KSSM. Respons. Ya, yang berhormat, saya setuju. Namun, itu ialah pembawaan anda dan anda tidak pun membuktikan pembawaan anda dalam penghujahan. Penghujahan yang pertama sangat bermasalah. Kita lihat, hujah pertama mereka di bawah kata kunci kurikulum berpasak karomah insaniah kepimpinan terselah. Saya ingat dalam hujah ini beliau akan tunjukkan kepada kita bagaimana apabila ada kepimpinan yang bagus mampu untuk melahirkan, mengatasi masalah-masalah yang melibatkan karomah insaniah ini. Namun tidak pernah pun dibuktikan sebab mereka tidak faham isu. Kenapa hari ini ada isu karomah insaniah? Apabila banyak masalah-masalah disiplin, masalah-masalah moral, isu bully, isu menghina dan sebagainya yang dilakukan oleh golongan-golongan murid-murid sekolah warga Dewan yang mulia. Sebab apa? Sebab masalah pelaksanaan dalam kurikulum sedia ada. Dia dipersilakan satu lagi. Yang berhormat, bukankah kurikulum itu, iaitu FPK dan rukun negara itu sendiri sudah mencakupi dan memenuhi kepimpinan mereka yang berhormat? Terima kasih yang berhormat. Benar sudah mencakupi. Namun hari ini sekadar mencakupi, namun ada masalah pelaksanaan. Bagaimana kita ingin mengatasi masalah disiplin dan sebagainya? Sebab hari ini kita perlu sedar berlaku peningkatan kepada masalah gejala sosial sendiri dalam kalangan murid-murid di sekolah. Adakah ini keadaan karomah insaniah yang mereka bawakan di meja kerajaan Tuan Yang Di-Pertua? Baiklah, di meja pembangkang kami lebih berstrategi. Hujah pertama akan saya bawakan iaitu kekangan peranan guru. Hujah kedua dibawakan oleh yang kedua, kekangan kesedaran ibu bapa. Hujah ketiga akan membidas, dan yang keempat sudah semestinya menjawab soalan spontan dan melaksanakan penggulungan tuan-tuan dan puan-puan. Terus kepada hujah saya yang pertama di bawah kata kunci kekangan
peranan guru. Hadirin, tahukah anda pada hari ini guru kita dilambakkan dengan tugas-tugas sampingan sehingga mereka tidak mampu untuk memberikan fokus kepada tugas hakiki mereka, iaitu mengajar dan membentuk murid-murid. Menurut laporan Dapatan Pemantauan Nazir dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM Standard 4 menyatakan guru tidak kuasai aspek perancangan dan pelaksanaan PDP yang berkualiti tinggi. Hasil tinjauan Jemaah Nazir dalam aspek penilaian kualiti guru untuk sekolah-sekolah sekitar negeri Selangor mendapati punca utama guru-guru hari ini tidak menguasai adalah kerana lambakan tugas-tugas sampingan yang mengekang guru-guru kita hari ini untuk memberi fokus kepada tugas hakiki mereka. Impaknya warga dewan sekalian, lebih teruk lagi apabila guru-guru terpaksa mengajar murid dalam nisbah yang banyak. Sepatutnya seorang guru nisbahnya 15 untuk pembelajaran yang berkesan. Namun hari ini seorang guru mengajar 30 ataupun 40 orang murid. Tuan Yang Pertua, impaknya pengajaran guru tidak berkesan, penerapan nilai yang terbatas serta fokus guru untuk semua murid tidak pun menyeluruh. Tuan Yang Pertua, akhirnya berlaku peningkatan masalah disiplin serta masalah sosial dalam kalangan murid yang semakin merisaukan, seperti isu buli, isu vandalisme dan isu murid yang berani menghina, mengubah soalan sejarah SPM seperti mana video yang ditular. Tuan Yang Pertua, hadirin, kesimpulannya, saya tegakkan kembali pendengar kami di meja pembangkang bahawa keputusan yang bakal kita peroleh pada petang ini bakal mencorakkan nasib anak bangsa di luar sana. Saya harapkan usul pada hari ini kita tolak sama-sama. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah-hujah balas perwakilan pembangkang sebentar tadi. Baiklah, ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Menteri Kedua Fakrullah Akmal bin Kamal untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, saya berasa kerdil untuk berdepan dengan pasukan Melaka, bukan kerana mereka tuan rumah, tapi kerana guru yang mendidik saya di sekolah menengah ada di sebelah sana. Namun, demi menegakkan kebenaran dan memartabatkan kurikulum negara, saya berdepan dengan mereka bersemuka untuk menyokong usul pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, teman-teman seperjuangan perwakilan kerajaan yang dikasihi, teman-teman baru perwakilan pembangkang yang disegani, ahli-ahli berhormat, seterusnya seluruh warga dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ABC, anak baik lagi cerdik. Tuan Yang Dipertua berteraskan prinsip murid ceria, guru bahagia, sekolah Bintara Negara Sejahtera. Hari ini kami di perwakilan kerajaan menggagaskan satu usul yang cukup signifikan, berbunyi kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insania. Tuan Yang Pertua menggalas mandat selaku Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan yang berwibawa. Pada hari ini saya masih berpegang teguh mendukung prinsip yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di awal tadi. Atas rasional yang cukup mudah, kerana wujudnya kekuatan-kekuatan kurikulum sedia ada yang mampu membentuk karamah insaniah yang diterjemahkan melalui nilai kepimpinan dan keupayaan murid untuk berdaya saing secara sihat sejajar dengan pegangan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan Dipertua selaku Menteri yang kedua juga, saya bertanggungjawab untuk menjalankan dua gerak kerja utama, iaitu yang pertama, membidas pembawaan dan hujah sulung pihak pembangkang, dan yang kedua, memperkukuh kes dan mengutarakan satu lagi hujah kami di meja kerajaan. Tuan Pertua, warga dewan yang bersidang sekalian, bagai layang-layang terputus tali, pihak pembangkang tampil dengan pembawaan dan hujah yang cukup simplistik. Sekarang mari kita analisis kesalahan-kesalahan mereka di pihak pembangkang. Tuan Pertua sebentar tadi, Bangkit Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan bahawa wujud 4 elemen dalam KSSR dan KSSM, kemudian wujud 5 elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan 5 lagi elemen dalam rukun negara. Dan ini perlu dibuktikan oleh seluruh pihak kerajaan bahawa usul pada hari ini menepati dengan tuntutan usul.
Namun Tuan Pertua, ini merupakan fahaman yang salah di meja pembangkang kerana hakikatnya kita perlu sedari, terutamanya pihak pembangkang, bahawa kesemua 14 elemen yang telah dinyatakan tadi sudah pun diterjemahkan dan dirumuskan melalui dua hujah yang kami bawakan yang telah pun diutarakan, satu oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan akan disambung oleh saya sebentar lagi. Tuan Pertua, seterusnya, dalam penghujahan pertama, Yang Berhormat Ketua Pembangkang telah membawakan satu hujah di bawah kata kunci kekangan peranan guru. Kemudian beliau telah mewujudkan lambakan isu tugas sampingan guru sehingga menyekat dan mengganggu tugas hakiki guru, iaitu untuk menyampaikan PDP di dalam bilik darjah. Tuan Dipertua, kita perlu sedari bahawa mereka sebenarnya cuba mengelirukan kita semua dengan fahaman ini. Kerana hakikatnya, lambakan tugas guru ini sebenarnya tidak mengganggu dan tidak membebankan guru untuk mencapai matlamat kurikulum yang akhirnya membentuk karamah insaniah seperti yang kita cuba bawakan di meja kerajaan pada hari ini. Kemudian mereka juga bangkitkan isu gejala sosial. Tuan Dipertua, perlu kita sedari bahawa isu gejala sosial ini bukan isu nasional tetapi adalah isu global, yang mana seolah-olah pihak pembangkang pada hari ini cuba mengatakan bahawa kurikulum ataupun pendidikan di seluruh dunia ini telah gagal dengan wujudnya gejala sosial. Tuan Pertua, jangan nampakkan kelemahan semata-mata, tetapi kerana kelemahan ini adalah faktor semula jadi yang wujud di mana-mana. Jadi pihak pembangkang pada hari ini sewajarnya menunjukkan korelasi langsung di antara kurikulum dan kegagalan pembentukan karamah insaniah itu sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Muhammad. Pertama, kalau benar kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah, kenapa berlaku peningkatan isu disiplin murid? Kedua, dalam mujahadah anda sendiri tidak buktikan bagaimana penceritaan proses pelaksanaan karamah kurikulum sedia ini dalam membentuk karamah insaniah secara holistik seperti anda janjikan. Mohon komentar. Sudah kami buktikan dan kami rumuskan dalam dua penghujahan utama kami, iaitu melalui aspek kepimpinan dan aspek berdaya saing secara sihat di peringkat nasional dan global. Sila dengar baik-baik Tuan Pertua. Tuan Pertua, selesai bidasan, kita beralih pula kepada portfolio seterusnya meja kerajaan, iaitu selaku Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan, saya akan mengutarakan satu lagi hujah yang menyokong usul pada hari ini di bawah kata kunci kurikulum membentuk karamah insaniah, daya saing murid terarah. Tuan Pertua, hari ini kami akan buktikan kepada seisi Dewan betapa kurikulum sedia ada mampu untuk membentuk generasi yang berdaya saing serta beradab dan berpekerti mulia. Hal ini dapat dibuktikan menurut Dr. Anwar, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Satu jalinan kerjasama antara KPM dan Biro Tata Negara yang melibatkan seramai 29,169 orang guru percaya bahawa kurikulum yang digubal dan diguna pakai dalam sistem pendidikan negara mampu mendepani cabaran pendidikan abad ke-21, membina negara bangsa, melahirkan generasi berdaya saing serta berfikiran aras tinggi selaras dengan agenda falsafah pendidikan kebangsaan dan pegangan rukun negara. Buktinya, murid tahun 5 menurut akhbar berita harian tahun 2021 dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan, adik Maria Muzamir meraih 3 pingat emas dalam pertandingan ciptaan inovasi antarabangsa kali ke-6 di Toronto, Kanada. Mencipta inovasi makanan haiwan di PPD, kulit udang dan siput sedut yang dinamakan YAM 2.0. Maka Tuan Dan Pertua, inilah yang kami katakan bahawa dan cuba jelaskan kepada seisi Dewan bahawa betapa kurikulum sedia ada mampu melahirkan generasi madani yang berdaya saing bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat global dan menjiwai nilai karamah insaniah, seterusnya berdaya saing dan seterusnya melahirkan generasi yang berdaya saing. Silakan Yang Dipertua. Terima kasih Muhammad. Anda bercerita tentang daya saing murid terarah. Dalam hujah anda ceritakan tentang jaringan kerjasama. Jangan sekadar tunjukkan jaringan kerjasama ini membawa kepada kecemerlangan akademik, namun tunjukkan bagaimana jaringan kerjasama ini akhirnya membentuk karamah insaniah, adab, akhlak, integriti. Mohon komentar. Nampaknya pihak pembangkang pada hari ini tidak jelas dengan konsep karamah insaniah itu sendiri. Karamah insaniah ini adalah pembentukan nilai insan dan nilai berdaya saing itu adalah satu nilai dalam aspek karamah insaniah yang perlu dipahami. Silakan duduk. Tuan Pertua, saya teruskan dengan fakta kes yang kedua di meja kerajaan, iaitu
Menurut Sinar Bestari 25 Ogos 2022, Sekolah Kebangsaan Seri Makmur dan Sungai Besar, Selangor berjaya menjadi johan dalam pertandingan University Robotic Challenge antarabangsa tahun 2021 kategori Idea Division, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Matematik iaitu STEM. Tuan Pertua, sekali lagi, inilah yang kami cuba tegaskan kepada seluruh isi Dewan bahawa betapa kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah melalui komponen kepimpinan dan daya saing murid. Konklusinya Tuan Yang di-Pertua, menerusi pengujian ini kami telah membuktikan kepada semua betapa kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah Islamiah melihat kepada kekuatan kurikulum sedia ada itu sendiri iaitu KSSR dan KSSM yang akhirnya merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan KPM dalam mencapai murid ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan negara sejahtera. Sekian sahaja daripada saya selaku Menteri Kedua di meja kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Fakrullah Akmal bin Kamal atas hujah-hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan ke perujaan Dewan pada hari ini dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Kedua Bibi Nahida binti Marswan untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya minta maaf kerana sebentar tadi saya terlalu berkobar-kobar untuk membetulkan konsep yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di pihak pembangkang, pihak kerajaan, serta ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan salam perbahasan. Bertindak selaku pembangkang kedua pada hari ini, saya tidak bersetuju dengan usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Hal ini kerana kami pihak pembangkang berpendirian bahawasanya terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Jadi kami berfokus kepada apa? Terdapat kekangan dari segi pelaksanaan kurikulum ini. Harap catat Terlebih dahulu, izinkan saya menyatakan 3 kesalahan major yang dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini. Yang pertama ialah pihak kerajaan tidak menunjukkan korelasi jelas antara kurikulum dan pembentukan karamah insaniah. Saya akan kupas sebentar lagi dalam pembidasan saya isu utama ini. Yang kedua ialah pembuktian karamah insaniah yang mereka bawa juga tidak seperti yang mereka janjikan di dalam hujah. Dan yang ketiga, duduk dulu Yang Berhormat, dengar dulu masalah di pihak anda ini. Duduk dulu. Hujah yang ketiga, bidasan ketiga ialah hujah tidak menceritakan bagaimana proses penerapan karamah insaniah ini dilakukan melalui kurikulum, pelaksanaan kurikulum sedia ada. Seterusnya, saya akan membidas hujah kedua Menteri Kedua iaitu berdasarkan kata kunci kurikulum berpasak karamah insaniah, daya saing terarah. Saya sebenarnya sebentar tadi agak mengambil masa tercari-cari apa yang saya ingin bidas di pihak kerajaan. Kerana yang saya lihat pada hari ini, mereka hanya melambakkan kita dengan kejayaan-kejayaan murid. Dengan melalui kejayaan-kejayaan ini, pada fahaman mereka, kurikulum ini sudah berjaya membentuk karamah insaniah. Dan saya juga mempunyai masalah dengan konsep yang di karamah insaniah didukung oleh pihak kerajaan. Namun sebelum itu, Menteri Kedua sebentar tadi menyatakan terdapat pelajar yang memenangi pertandingan inovasi. Jadi saya ingin tanya, adakah melalui memenangi pertandingan inovasi ini adalah roh insan, karamah insaniah yang kita inginkan? Saya rasa anda tidak faham. Izin laluan Yang Berhormat. Karamah insaniah yang kita ada pada hari ini. Karamah insaniah ini bukan saja berfokus kepada daya saing, akan tetapi apa? Insaniah, adab dan integriti. Lihat secara keseluruhan. Jangan dikecil-kecilkan skop ini ya, Yang Berhormat. Baiklah. Seterusnya. Sabar.
Seperti yang digariskan dalam teras 2 KPM. Apa dia teras 2 KPM? Saya bacakan. Memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Di mana bawaan kes adab, akhlak dan integriti yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini? Saya tidak dapat melihat semua itu. Jadi saya menantikan semua itu untuk saya bidas, namun tidak dinyatakan. Sungguh kecewa. Seterusnya ialah Tuan Yang di-Pertua, Perdana Menteri pula telah menyatakan dalam hujah dalam hujah pertama mereka tentang di bawah kata kunci kurikulum berpasak karamah insaniah, kepimpinan murid terserlah. Jadi lagi sekali mereka memberikan kita contoh melalui murid-murid ini. Tapi lagi tidak dijelaskan bagaimana proses kurikulum ini. Pelaksanaan kurikulum ini membawa kepada kejayaan murid itu. Terus saja mereka bentangkan kepada kita kejayaan murid. Dan terus saja mereka menyimpulkan, oh kurikulum ini membentuk karamah insaniah itu. Tidak jelas Yang Berhormat. Seterusnya. Ya, dipersilakan. Yang Berhormat, saya tidak faham kenapa Yang Berhormat hari ini begitu kecewa. Dan yang pertama, sebenarnya kami sudah jelaskan. Cuma mungkin Yang Berhormat kurang jelas dengan apa yang kami telah katakan. Sebenarnya kejayaan itu membuktikan wujudnya daya saing dalam diri murid. Dan daya saing diri murid itulah sebenarnya menunjukkan pembentukan karamah insaniah itu telah wujud hasil daripada kurikulum yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat. Beginilah Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi membawa kisah kejayaan beberapa orang murid. Sebab terlalu banyak kejayaan dia, jadi saya tak kira dengan sebetul-betulnya berapa orang murid. Namun ingin saya jelaskan Yang Berhormat. Kejayaan ini, sekadar 2-3 kejayaan ini tidak boleh dijadikan kayu ukur sebagai kejayaan seluruh murid di Malaysia ini. Tidak boleh. Saya teruskan. Izin laluan Yang Berhormat. Saya rasa saya perlu masuk ke dalam hujah saya. Maaf Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, sila analisis hujah kami berdasarkan kata kunci kekangan kesedaran ibu bapa. Berdasarkan program transformasi sekolah 2025, selain dari guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti juga menjadi tonggak dalam kemenjadian murid. Jadi apa? Namun sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana kebanyakan ibu bapa dia tidak memahami hala tuju pendidikan negara kita pada hari ini. Tidak memahami teras 2 dalam 7 teras yang saya sebutkan tadi. Tidak memahami itu ya. Jadi rata-rata ibu bapa lebih apa? Lebih berfokus kepada kecemerlangan akademik serta kurikulum semata-mata. Masih lagi tidak keluar daripada kepompong dengan izin. Pemikiran exam oriented ini masih berada di sana. Namun apa? Pendidikan kita sudah bergerak ke arah holistik. Merangkumi semua, menci semua. Termasuk pembentukan karamah insaniah ini. Jadi apa? Kayu ukur ibu bapa terhadap kejayaan anak-anak mereka melalui kecemerlangan pendidikan. Apabila ini menjadi kayu ukur ibu bapa, kita pula mengharap kepada ibu bapa, jadi bagaimana pembentukan karamah insaniah ini boleh berlaku melalui peranan yang dimainkan oleh ibu bapa. Dapatan Konvensyen Persatuan Ibu Bapa, Guru, Komuniti dan Swasta PIBKS peringkat kebangsaan, ibu bapa merungut tidak pernah dilibatkan dalam taklimat secara khusus untuk menerangkan kurikulum atau DSKP, membuatkan ibu bapa kurang jelas dengan perubahan kurikulum yang digubal kini. Jadi ingin saya tekankan di sini ialah pelajaran sifatnya adalah berterusan. Bukan di sekolah saja Yang Berhormat, bahkan juga di rumah. Jika di sekolah, guru-guru memang menerapkan nilai karamah insaniah ini. Namun lain pula kisahnya di rumah. Jika ibu bapa tidak memainkan peranan mereka untuk menerapkan nilai karamah insaniah, bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan nilai ini dalam diri mereka? Bagaimana acuan? Begitulah kuihnya. Begitu juga dengan kajian yang didapati oleh Profesor Ainuddin, iaitu persekitaran membentuk nilai diri dalam murid-murid. Jadi Yang Berhormat, kesimpulannya yang kita dapati pada hari ini, karamah insaniah ini bebannya bukan hanya kepada guru tetapi juga akibat
pelaksanaan iaitu peranan yang kita berikan kepada ibu bapa, kurangnya kesedaran ibu bapa terdapat. Jadi atas rasional itu saya mohon seluruh isi dewan untuk menolak usul pada hari ini atas rasional yang kami berikan iaitu terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Mohon untuk terus membangkang. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan daripada pembangkang kedua sebentar tadi. Baiklah hadirin sidang dewan yang dimuliakan, nampaknya usul pembahasan semakin hangat dan rancak dibahaskan, dan dengan usul yang masih sama dikemukakan iaitu kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Dewan dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi pembahasan pada hari ini. Persilakan Yang Berhormat Nadia binti Muhammad Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan kerajaan yang berdedikasi, pembangkang yang dihormati, hadirin warga Dewan yang turut sama bersidang pada hari ini. Usul perdebatan pada hari ini berbunyi, kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Selaku Menteri Ketiga, mohon untuk melakukan tugas lazim. Pertama, saya akan melunaskan portfolio saya, iaitu membidas apakah permasalahan yang berlaku di barisan pembangkang, terutamanya asas bangkangan mereka. Kedua, saya akan menegakkan semula kes di perwakilan kerajaan. Sebelum saya meneruskan kepada bidasan konsep, mohon untuk dipahami seisi Dewan, terutama pembangkang pada hari ini. Konsep yang kami bawakan pada hari ini, komponen kurikulum sedia ada ini, iaitu KSSR, PSSM, mampu membentuk karamah insaniah. Besar konotasinya apabila kita berbicara tentang karamah insaniah. Makanya kami fokuskan kepada dua perkara. Pertama, kepimpinan murid yang telah diceritakan oleh Datuk Ashraf. Kedua, murid yang mampu berdaya saing secara sihat. Maka itulah penjawapan usul untuk karamah insaniah pada hari ini. Beban tugas yang diberikan kepada pihak pembangkang pada hari ini gagal untuk dijawab apabila mereka tidak meminda ataupun menolak usul pada hari ini untuk menjawab beban tugas yang kami berikan. Kami minta pihak pembangkang hari ini untuk tunjukkan komponen kurikulum mana satukah yang bermasalah sehingga wujud kekangan dalam kurikulum yang telah dinyatakan sebentar tadi telah pun gagal untuk ditunjukkan. Sebentar tadi dalam izin laluan saya tanyakan kepada Datuk Ketua Pembangkang, adakah bersetuju falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara ini merupakan elemen dalam kurikulum? Jawapannya ya. Maka itulah sandaran perbahasan kami pada hari ini. Kiblat kami adalah untuk karamah insaniah. Berteraskan kepada falsafah pendidikan dan rukun negara itu agar landasan perdebatan hari ini tidak terkial-kial yang di-Pertua. Kita lihat terus apakah permasalahan pembangkang kedua yang sedang berdiri ini yang di-Pertua. Masalah pembangkang kedua ini yang di-Pertua, saya ibaratkan sebagai baling-baling di atas bukit, tidak tetap pendiriannya yang di-Pertua. Mengapa? Pertama, bagaimana pada hari ini beliau kata tercari-cari apakah bidasan yang perlu ditujukan kepada kami. Memanglah yang di-Pertua, apabila mereka gagal untuk tunjukkan komponen kurikulum yang bermasalah, memanglah mereka tidak dapat jawab apakah isu yang perlu mereka utarakan yang di-Pertua. Kemudian, mereka bangkitkan kepada isi Dewan tentang benang inovasi. Adakah karamah insaniah telah dicapai? Saya jawab begini yang di-Pertua. Untuk menandakan sesuatu kejayaan daripada hasil karamah insaniah yang kita agung-agungkan, kita perlukan satu kayu ukur, iaitu kejayaan murid. Bagaimana kejayaan ini dapat dicapai? Berintegriti, adab, kejayaan, nilai dan kurikulum yang terbentuk. Tidak adil untuk kami tunjukkan dalam 8 minit ini kejayaan seantero Malaysia ini yang di-Pertua. Kemudian pula, beliau bercerita tentang kesedaran ibu bapa. Sedar atau tidak, kesedaran ibu bapa ini bukanlah tentang usul yang kita perdebatkan pada hari ini. Usul kita perdebatkan, kita perlu cari komponen kurikulum mana satukah? Bukannya masalah ibu bapa sehingga kan kurikulum pada hari ini gagal untuk menangani, untuk membentuk karamah insaniah. Bermasalah sungguh pembangkang pada hari ini yang di-Pertua. Kemudian kata beliau lagi, hari ini ibu bapa merungut kerana tidak diterangkan tentang pelaksanaan kurikulum. Saya jawab cukup mudah. Hal ini berpunca daripada pengurusan sekolah, bukannya
bermasalah daripada komponen kurikulum tersebut yang dipertua. Seterusnya, kita lihat pula apakah masalah Ketua Pembangkang pada hari ini yang saya ibaratkan paku sebatang, kuat bunyinya bertalu-talu yang dipertua. Pada hari ini, Ketua Pembangkang dan rakan-rakannya ingin menunjukkan ada kekangan dalam kurikulum. Bagi pertembungan kes yang baik, mereka perlukan tunjukkan kekangan itu pada sudut komponen kurikulum mana satukah yang mengakibatkan masalah gejala sosial, masalah buli dan sebagainya sehinggakan karamah insaniah pada hari ini bermasalah. Namun, adakah pernah didengar oleh seisi Dewan pada hari ini wujud masalah gejala sosial, wujud gejala buli berpunca daripada komponen kurikulum mana satu? Tidak pernah mereka bertembung kes dengan kami yang dipertua. Pembangkang pada hari ini saya ibaratkan mereka begini. Mereka ingin kami berbincang secara terasing tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Bukan begitu. Kiblat perdebatan kita pada hari ini itu karamah insaniah perlukan satu panduan. Panduan karamah insaniah itu untuk kita ukur, maka itu kami tampilkan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga karamah insaniah. Kemudian, penat untuk saya bidas yang dipertua. Bercerita pula tentang guru tidak menguasai aspek kurikulum. Guru mengajar murid, risbah murid yang banyak. Saya kira ini bukan isu kurikulum. Komponen mana satukah yang bermasalah? Ini adalah masalah cara penyampaian guru, bukan komponen dan juga isu beban tugas guru. Dan komponen yang dipertua. Sebelum itu saya terima dipersilakan mana-mana. Yang berhormat, berkali-kali Yang Berhormat menyatakan terhadap apakah masalah komponen dalam kurikulum. Kita tidak membahaskan terdapat masalah dalam komponen kurikulum. Kami mengatakan kurikulum itu sudah bagus. Namun pelaksanaannya, proses pelaksanaannya perlu pemurnian, perlu dimurnikan lagi. Dengar baik-baik Yang Berhormat. Disebabkan pembangkang tidak berbincang tentang komponen lah mereka tidak bertembung kes dengan beban tugas yang telah kami serahkan kepada mereka hari ini. Cukup untuk menjawab persoalan tersebut yang dipertua. Baiklah, ayo kita lihat fakta kes bagi menyokong bidasan saya pada hari ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program residensi dan imersif PRINE yang merupakan program pementoran untuk pemimpin sekolah yang baharu untuk mendasari kurikulum KSSR, KSSM bertunjangkan apa untuk melahirkan murid yang beradab sopan meliputi karamah insaniah tersebut yang dipertua. Kerana apa? Kepimpinan dan pengurusan yang diperlukan sejajar dengan peranan mereka sebagai pemimpin sekolah. Hal ini telah kami buktikan dalam penghujahan pertama dan penghujahan kedua tadi yang dipertua. Analogi perdebatan perwakilan kerajaan dan pembangkang pada hari ini cukup mudah. Pada hari ini kami tunjukkan kurikulum ini mampu untuk melahirkan karamah insaniah. Kami minta mereka untuk tunjukkan komponen mana satukah yang bermasalah. Untuk membina bangunan pada hari ini, kita memerlukan simen, batu dan sebagainya. Namun mereka tidak tunjukkan yang bermasalah simen kah, besi kah, batu kah. Tidak pernah mereka tunjukkan sehingga bangunan pada hari ini gagal untuk dibangunkan yang dipertua. Akhir sekali sidang Dewan. Pada detik ini, saya mohon agar seisi Dewan untuk memahami. Usul pada hari ini perlu kita pahami. Kurikulum merupakan asas kepada pembentukan karamah insaniah. Kerana apa? Kurikulum pada hari ini sudah cukup mampan, sudah cukup acuannya untuk melahirkan karamah insaniah. Sekian, mohon usul untuk terus diterima. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga sebentar tadi. Baiklah warga Dewan yang mulia, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Punita, anak perempuan Rajendra. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Rakan-rakan pihak pembangkang yang arif lagi bijaksana, rakan Kabinet Kerajaan yang dihormati. Seterusnya ahli yang berhormat sekalian. Salam Malaysia Madani, selamat bersidang. Bertindak selaku pembangkang ketiga pada hari ini,
Saya tidak bersetuju dengan gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kami pihak pembangkang berpendirian tegas. Di sini pada hari ini terdapat kengkangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Saya ingin membawa analogi menteri ketiga tadi. Dikatakan bila membuat bangunan mesti ada mesin, simen, batu. Tidak dinafikan. Terlihat pelaksanaan. Jika mesin tersebut rosak, bagaimana nak laksana? Jika simen harganya meningkat permintaan, bagaimana nak atasi masalah simen? Apa yang kita lihat, kurikulum sedia ada memang merangkumi falsafah pendidikan negara dan tidak lupa prinsip rukun negara kita. Sudah jelas. Namun, kita nak lihat di sini kengkangan dalam pelaksanaan yang dibawa daripada kurikulum yang sedia ada tidak mampu dalam atau mengekang pembentukan karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua, saya selaku pembangkang melakukan 2 gerak kerja pada hari ini. Pertama, membidas setiap hujah daripada pihak kerajaan. Kedua, melakukan penegasan hujah kami di pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, berdiri saya di sini sebagai pembangkang ketiga untuk merungkai pelbagai masalah yang dibawa oleh meja kerajaan di bawah gagasan usul kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Silakan. Yang berhormat, apabila kita bincangkan kurikulum pada hari ini, kita perlu merujuk kurikulum. Jangan membawa elemen-elemen lain yang mengganggu perbincangan kita pada hari ini. Kurikulum dalam falsafah pendidikan negara membentuk terletak daripada 4 aspek iaitu JERI. JERI itu merangkumi semua elemen. Kita sentuh di sini ialah berkaitan dengan kurikulum. Saya berbalik kepada rasional kami ialah terdapat kengkangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Karamah insaniah di pembentuk kurikulum yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini, kepimpinan murid terselah. Yang kedua, upaya murid bersaing secara sihat, sejajar dengan falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Namun, kami di sini tegaskan tentang pelaksanaan. Maka wujudnya, contoh yang kita dapat lihat ialah kepimpinan murid terselah. Saya beri data. Pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah menengah berasrama penuh di Labu, Negeri Sembilan dipercayai dibuli dan dipukul oleh pelajar senior. Pelajar senior perlu menunjukkan kepimpinan yang baik, keteladan yang baik. Datangnya daripada kurikulum yang sedia ada. Sekolah berasrama penuh, kita dah sedia maklum. Di situ memang terdapat murid-murid yang memang dari segi sasial yang baik. Namun, ada kengkangan yang menyebabkan masalah buli tersebut berlaku. Mungkin disebabkan oleh keseronokan yang tidak dilihat dalam karamah insaniah yang dipaparkan dalam kurikulum yang sedia ada. Maka pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, saya akan mengupas anda semua persoalan tersebut yang dibawa oleh pihak kerajaan. Baiklah, kita akan lihat menteri yang seterusnya. Perdana Menteri. Silakan. Baiklah. Yang berhormat, saya mohon respon yang berhormat. Asas dengan pelaksanaan adalah benda berbeza yang berhormat. Asas, jangan dihukum asas kurikulum yang sudah ada baik. Tapi kita tambah baik pelaksanaan. Maksudnya asas itu baik dan berkiblatkan kepada FPK dan rukun negara. Mohon respon yang berhormat. Saya respon. Perdana Menteri yang orang ceria, senyum, molek. Baiklah.
Dasar pendidikan negara merupakan elemen utama yang dilihat dalam membentuk kurikulum merangkumi JERI. Asalnya ialah JERI. Kini terdapat penambahbaikan dalam kurikulum kita melalui pandangan golongan pembentuk dasar dengan lahirnya KSSM dan KSSR. Okay. Namun, aspek karamah insaniah di dalam KSSM dan KSSR ni agak kabur. Mungkin terlepas pandang. Maka wujudnya peras yang kedua yang diterapkan dan tidak lupa di sini saya nak kongsikan Datuk Haji Khairuddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, membawa konsep ABC iaitu anak yang baik lagi cerdik merangkumi asalnya 4 JERI kini menjadi 5 JERSI. Nampaknya ada elemen sosial yang dimasukkan dalam karamah insaniah yang merupakan penambahbaikan elemen sosial dalam JERI yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. So di sini maka saya lihat peningkatan masalah sosial dalam kalangan murid yang dikaitkan dengan kepimpinan dan murid bersaing secara sihat yang dibawa oleh Menteri Kedua tadi. Dapat kita lihat, adakah murid benar-benar bersaing secara sihat, maka wujudnya peningkatan statistik kes kemurungan dalam kalangan murid sehingga program hal ehwal murid yang membawa laman minda sihat untuk menghilangkan rasa kemurungan mewujudkan keseronokan kepada murid untuk belajar di sekolah. Dengan ini saya menegaskan bahawa hujah daripada pihak pembangkang mengatakan bahawa terdapat kengkangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengengkang pembentukan karamah insaniah yang boleh kita lihat dari segi kengkangan ataupun tugas yang diberikan kepada guru ialah tugas sampingan yang telah mengkaburi tugas hakiki mereka, dan pada masa yang sama kengkangan yang kesedaran dialami oleh ibu bapa tentang kurikulum yang sedia ada yang tidak mampu dalam yang mengekang kepada pembentukan karamah insaniah. Warga sidang Dewan sekalian, bukan mahu menegakkan benang yang basah tetapi hanya mahu menyulam benang yang indah, maka sesungguhnya pada hari ini Yang Mulia dari Barisan Pembangkang akan menegaskan unsur terdapat kengkangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga menggengkang pembentukan karamah insaniah. Wajar dibangkang. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangkang ketiga sebentar tadi. Dalam sidang dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris Sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini, ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak perwakilan kerajaan dan pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Maka Dewan akan memulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dan kini dipersilakan Menteri Keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya memilih juri keempat. Baiklah, dipersilakan juri keempat Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib untuk mengemukakan soalan spontan kepada Menteri Keempat. 4 kepada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ADP. Baik. Soalan saya kepada pihak kerajaan, pelaksanaan karamah insaniah hanyalah separuh masa dalam kurikulum semasa. Apa pandangan anda? Saya ulang, pelaksanaan karamah insaniah hanyalah separuh masa dalam kurikulum semasa. Apa pandangan anda? Baiklah, terima kasih kepada Encik Syafiq.
Pasukan yang berhormat kerajaan, anda diberikan masa 1 minit sebagai masa persediaan dan 1 minit anda bermula dari sekarang. Baiklah yang berhormat, masa persediaan 1 minit sudah pun selesai untuk anda meneliti soalan spontan yang telah diberikan. Dengan ini, Dewan ingin mempersilakan Menteri Keempat yang berhormat Hassan bin Mas'ad untuk menjawab soalan spontan tersebut. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Kepala Delegasi Kerajaan, seterusnya Delegasi Pembangkang, Hakim dan Yang di-Pertua. Pada pagi ini saya diajukan soalan pelaksanaan Karamah Insaniah hanya separuh masa dalam kurikulum semasa. Jawapan saya tidak dengan 2 indikator, iaitu pengukuran jangka pendek dan pengukuran jangka panjang. Hadirin yang dihormati sekalian, demi kelangsungan hidup membina ke arah masyarakat madani, pembentukan adab, akhlak dan integriti menjadi isu pokok yang utama dan perlu diambil berat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya terkandung di dalam kurikulum. Pada pagi ini kami di barisan pihak kerajaan telah membawa isu kepada KSSR dan KSSM dengan pengukuran kepada falsafah pendidikan negara dan rukun negara, terangkum untuk mengukur sejauh mana karamah insaniah yang terkandung di dalam kurikulum dapat disampaikan melalui bilik darjah, dan pengukuran kami merujuk kepada 2 indikator, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Apabila dikatakan karamah insaniah yang terkandung di dalam kurikulum, ini dapat dilihat ketika masih di bangku sekolah. Pelbagai adab sistem diukur penyampaian guru di dalam bilik darjah secara terarah, terancang, tertib dan tersusun, membuktikan bahawa karamah insaniah yang disusur oleh guru, khususnya melalui secara langsung maupun tidak langsung, dapat disampaikan dengan baik dan terancang. Sekiranya terdapat beberapa kelemahan, maka tindakan-tindakan susulan dilaksanakan ketika berada di bangku sekolah lagi. Inilah menunjukkan bahawa karamah insaniah melalui kurikulum sentiasa berlangsung dan berpanjangan. Impak dan natijahnya saya buktikan apabila murid nanti keluar daripada sekolah. Inilah yang kita katakan penyampaian kurikulum insan karamah insaniah melalui bentuk jangka panjang. Silakan. Yang di-Pertua, yang berhormat, apakah piawaan yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kurikulum yang dinyatakan oleh kerajaan? Mohon penjelasan. Jelas sudah, yang berhormat. Seawal tadi perbincangan kami telah meletakkan kurikulum kita pada hari ini, iaitu kurikulum KSSR dan KSSM. Manakala kita merujuk kepada falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Inilah menjadi prinsip kami dalam membincangkan isu kurikulum dalam kemampuan melahirkan karamah insaniah. Inilah yang kami bawa, bahawa di dalam isu-isu karamah insaniah, kurikulum mampu melahirkan insan yang menitik beratkan karamah insaniah. Sekali lagi saya ulangi, pelaksanaan karamah insaniah hanya separuh masa dalam kurikulum semasa. Namun jawapan saya, tidak. Kerana 2 indikator ini yang kami bawa dapat diukur dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dan pelbagai pengukuran pembuktian telah dilakukan oleh barisan kami, pihak kerajaan. Maka pada hari ini, karamah insaniah membawa kurikulum mampu melahirkan, membentuk kurikulum sedia ada, mampu membentuk karamah insaniah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat atas sesi terbuka sebentar tadi.
Baiklah, sidang dewan kini dipersilakan pembangkang keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada barisan juri kecuali daripada juri yang keempat sebentar tadi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya memilih juri ketiga. Baiklah, jadi dipersilakan juri yang ketiga Penerus Anita Kartini binti Muhammad untuk mengemukakan soalan kepada pembangkang keempat. Baik, dengar ya. Kurikulum sedia ada, indah kabar dari rupa. Dalam pelaksanaannya, mohon pandangan yang berhormat. Saya ulang ke kali kedua. Kurikulum sedia ada, indah kabar dari rupa. Dalam pelaksanaannya, mohon pandangan yang berhormat. Baiklah, terima kasih pada juri yang ketiga. Maka yang berhormat, anda sudah pun meneliti soalannya. Masa berikan 1 minit untuk anda bersedia. Masa anda bermula sekarang. Baiklah yang berhormat, pembangkang keempat, masa untuk meneliti soalan selama 1 minit sudah pun selesai. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat yang berhormat Muhammad Idham Khalil bin Ibrahim untuk menjawab soalan spontan tersebut. Persilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat pembangkang, sahabat-sahabat lama di meja pihak kerajaan. Seterusnya, sidang Dewan yang dihormati. Soalan berbunyi, kurikulum sedia ada, indah kabar dari rupa dalam pelaksanaannya. Selaku pembangkang yang rasional pada hari ini, kami bersetuju kurikulum sedia ada, indah kabar dari rupa dalam pelaksanaannya. Kerana Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, kerana terdapat kekangan-kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Pada hari ini saya akan tunjukkan kekangan-kekangan yang berlaku sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah Tuan Yang di-Pertua, kekangan peranan guru, dan yang kedua adalah kekangan kesedaran ibu bapa. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, pada hari ini kita melihat bagaimana guru-guru dilambakkan dengan tugas-tugas sampingan sehingga tidak mampu memberi fokus kepada tugas hakiki. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, ini menunjukkan terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, guru sebagai perancang yang membuat persediaan PDP yang rapi dan teliti kerana masa persediaan guru untuk mengajar telah diisi dengan tugas-tugas sampingan. Dipersilakan yang kedua, anak murid saya. Analogi begini, batu sudah cantik, pasir sudah cukup dan simen sudah sedia. Tapi disebabkan kelemahan tukang bina, maka bangunan tidak dapat didirikan. Maka begitulah realiti pada hari ini. Wajarkah kita menyalahkan batu, simen dan pasir itu kerana kelemahan tukang bina? Adakah wajar kita menyalahkan kurikulum kerana wujud kelemahan pada pelaksanaan? Tidak wajar. Maka kita perlu sedar ada perbezaan di antara kurikulum dengan pelaksanaan kurikulum. Itu yang perlu kita sedar. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat memilih rumah itu adalah suatu proses pelaksanaan. Tuan Yang di-Pertua, kami di pihak pembangkang pada hari ini tidak akan sekali memperlekeh atau menidakkan kurikulum yang telah dikubal secara teliti di Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun Tuan Yang di-Pertua, isunya adalah terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Itulah yang kami bawakan
dilakukan di meja pihak kerajaan. Saya kira untuk apabila rubah memang memerlukan simen, besi dan sebagainya. Namun proses persediaan rumah tersebut itulah yang menjadi masalah untuk menjadikan rumah itu sempurna dan seperti mana yang diidam-idamkan. Tuan Yang di-Pertua, kami di pihak pembangkang part ini jelas menunjukkan bagaimana terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua Sidang Dewan yang dihormati, pada hari ini juga kami menyatakan bahawa kekangan kesediaan ibu bapa kerana Tuan Yang di-Pertua, ibu bapa bekerja tidak memahami hala tuju pendidikan negara, sebaliknya lebih berfokus kepada kecemerlangan akademik dan kurikulum semata-mata. Dalam erti kata yang lain, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, exam oriented. Tuan Yang di-Pertua Sidang Dewan yang hormati, selaku pembangkang yang rasional dan berwibawa pada hari ini, kami yakin dan percaya terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Justru itu mohon usul untuk ditolak seberat suara tanpa sebarang kompromi. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang keempat. Dan demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas dapat terbuka daripada kedua-dua pihak perwakilan kerajaan dan pembangkang. Dan kini sidang Dewan tiba masa untuk sesi penggulungan. Maka Dewan dengan mulia menjemput Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sahabat-sahabat pembangkang, sahabat-sahabat lama di meja pihak kerajaan, seterusnya sidang Dewan yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu sekali lagi di arena pergulungan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, usul pada hari ini berbunyi, kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Kami sebagai pihak pembangkang yang prihatin dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat telah memberikan definisi dan premis yang padu dan jitu untuk menolak usul pihak kerajaan. Dari awal pendapatan pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu atau berpasukan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konsep dengan mantap. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan pada hari ini tidak menunaikan janji dalam konsep ingin bercerita tentang bagaimana konsep karamah insaniah ini meliputi elemen rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan, namun tidak dibuktikan dalam hujah sebab nilai kepimpinan dan tingkatkan daya saing tidak membuktikan konsep karamah insaniah ini. Tuan Yang di-Pertua Sidang Dewan yang dihormati, mereka menuduh kami tidak bersemuka. Namun kami sudah bersemuka. Kami tunjukkan ada masalah dalam proses pelaksanaan. Inilah yang bermasalah dalam kurikulum sedia ada. Justru itu terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini pihak kerajaan telah mengemukakan dua hujah. Kurikulum berpasak karamah insaniah pimpinan terselah. Dan yang kedua, hujah mereka adalah kurikulum berpasak karamah insaniah daya saing murid terarah. Namun Tuan Yang di-Pertua, dari awal pendapatan sehingga ke hujungnya mereka gagal mengaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Itu kesilapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati, tidak menunjukkan konotasi yang jelas antara kurikulum dan pembentukan karamah insaniah dalam pengurusan mereka. Pada masa yang sama, Tuan Yang di-Pertua, pembuktian terarah insaniah yang mereka bawakan pada ini juga tidak seperti yang mereka janjikan dalam hujah. Dan yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, hujah yang mereka ceritakan ini tidak diceritakan bagaimana proses pelaksanaan kurikulum dalam membentuk karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati, pada hari ini kami selaku pembangkang yang cukup rasional,
Kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Kami telah memberikan definisi yang mantap dan amat mudah untuk difahami. Untuk menyokong pendirian kami di meja pihak pembangkang, kami telah meletakkan satu premis yang kukuh, iaitu terdapat kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sedia ada sehingga mengekang pembentukan karamah insaniah. Pada di Pertua, kami telah menyatakan dua hujah, iaitu kekurangan peranan guru dan kekangan kesedaran ibu bapa, dan disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. Tuan yang di-Pertua Sidang Dewan yang dihormati, pembentukan karamah insaniah merupakan satu proses yang panjang dan tidak hanya boleh dinilai berdasarkan impak atau kesan akhir. Sebaliknya, komponen kurikulum sedia ada ini menuntut penelitian terhadap proses pelaksanaan tersebut. Oleh itu, peranan yang perlu dimainkan oleh pelaksana seperti guru dan pemegang taruh seperti ibu bapa perlu dinilai secara menyeluruh agar kurikulum yang kita bina ini di atas kertas mampu untuk direalisasikan. Sebab itu, kami di meja pihak pembangkang tidak akan sekali-sekali memperlekeh atau menidakkan kurikulum yang telah digubal secara teliti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka itu, melawan kes kerajaan secara bersemuka, kami telah buktikan terdapat kekangan yang dihadapi oleh pelaksana dan pemegang taruh dalam pelaksanaan kurikulum ini. Maka jelas di Mangtara pada hari ini, kami sebagai pembangkang telah menjawab usul perdebatan ini berbanding pihak kerajaan. Kesetuan yang di-Pertua Sidang Dewan yang dihormati, usul perdebatan ini harus ditolak seberat suara tanpa sebarang kompromi. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Persilakan Yang Berhormat. Bila membincangkan isu pendidikan, kita harus melihat dari berbagai aspek yang akhirnya membawa kepada kesan demi kemaslahatan masyarakat. Seikhlas ucapan terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, perwakilan pembangkang, barisan panel kehakiman dan seterusnya sidang dewan yang dihormati. Assalamualaikum dan salam medani. Ketemu kita kembali dalam arena penggulungan. Kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Begitulah usul perdebatan kita pada hari ini yang perlu kita perhalusi dengan logik dan rasional. Sepanjang perdebatan kita pada hari ini, perwakilan pembangkang hanya mengemukakan, lambakan kekangan dan terus menghukum secara tuntas kurikulum sedia ada lemah dalam membentuk karamah insaniah. Yang mengelirukan sidang dewan, sedangkan kita sedang membincangkan isu kurikulum itu sendiri. Maka beban bukti yang perlu mereka jelaskan dan tunjukkan ialah ketidakmampuan kurikulum. Namun pada hari ini, mereka tidak berjaya menunjukkan satu pun elemen yang terkandung di dalam komponen kurikulum yang mana satu bermasalah dan tidak mampu untuk mencapai karamah insaniah. Maka beban bukti mereka fakta kes terbatal dengan sendirinya. Namun sebagai menteri yang diberi mandat untuk melakukan penggulungan, saya akan tunjukkan kepada sidang dewan perbandingan antara hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan dan pihak pembangkang berdasarkan 3 gerak kerja utama. Pertama, analisis hujah di meja pembangkang. Yang kedua, analisis hujah di meja kerajaan. Seterusnya, melakukan timbang tara perdebatan kita bagi menentukan usul perdebatan kita pada hari ini mendapat sokongan 2/3 sidang dewan. Tuan Yang di-Pertua, sedari bangkit Ketua Pembangkang pada hari ini telah pun membawa hujah tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dibincangkan secara berasingan, sedangkan kedua-kedua komponen ini terkandung dalam kurikulum secara selari dan seiring. Bagaimana kita harus memecahkan ketiga-tiga komponen ini secara berasingan? Kegagalan pihak pembangkang untuk
memahami usul kita pada hari ini. Namun yang di-Pertua sedar atau tidak dalam hujah beliau tidak pernah menceritakan kepada si isi dewan walau satu pun komponen yang terkandung di dalam kurikulum adalah menjadi asas kepada ketidakmampuan mencapai karamah insaniah. Sebab itu bangkit Perdana Menteri seawal tadi mendefinisikan konsep usul persidangan pada pagi ini. Dan melalui dan tuan yang di-Pertua, timbang tara perdebatan kita cukup mudah. Pertembungan kes pada hari ini tidak berlaku dan kami di perwakilan kerajaan bercerita tentang bagaimana komponen kurikulum itu sendiri telah menguatkan untuk mencapai mampu karamah insaniah. Manakala pembangkang hanya bercerita tentang isu beban tugas guru sebagaimana tanpa menunjukkan komponen kurikulum, kelemahan komponen kurikulum itu sendiri. Warga Dewan yang dimuliakan, kita harus berpijak di bumi nyata. Saya khawatir natijahnya seandainya pada hari ini usul ini ditolak, perdebatan kita, kurikulum akan dipandang rendah dan generasi hari ini akan musnah. Jangan terhanduk baru tengadah, kelak retak menanti belah. Ibarat hampas dalam longkokkan beras, hampas disisih, beras pun bersih. Ibarat kurikulum, tunjang muafakat, karamah insaniah terjaga, dijunjung jagat. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri keempat sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan daripada Menteri keempat, maka usailah sudah sidang kita pada pagi ini. Dengan usul kurikulum sedia ada mampu membentuk karamah insaniah. Dan Dewan akan berhenti rehat seketika bagi memberi laluan kepada para juri untuk bersidang bagi menentukan keputusan. Maka mohon kerjasama sidang Dewan yang mulia untuk meninggalkan Dewan sementara bagi tujuan tersebut. Baiklah hadirin, Dewan kembali bersidang dan sebelum Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini yang mempertemukan antara pasukan wilayah Persekutuan Labuan sebagai perwakilan kerajaan dan pasukan daripada negeri Melaka sebagai perwakilan pembangkang. Maka Dewan dengan ini mempersilakan Ketua Juri yang bersama Dr. Rusdi bin Mat Noor untuk menyampaikan ulasan berkaitan perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan sidang kali ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, alhamdulillah pertama sekali saya komen Ketua Juri yang di-Pertua Dewan, Ketua Juri saja. Saya pun gugup bila melihat pertandingan yang sangat sengit sebenarnya. Kami dapat lihat pertandingan pada hari ini sangat sengit sehingga kami terpaksa banyak perkara yang kami tengok dan lihat balik dan sebagainya sangat sengit ya. Jadi macam seolah-olah melihat di pentas ni. Okey, tapi dalam keadaan begitu kita kena akur. Setiap pembawakan ataupun hujah-hujah yang dibawa itu adalah kekurangan dan kelemahan. Jadi siapa yang menang tu kena banyak juga lagi menambah baik dan mana yang tidak menang juga banyak kena tambah baik dalam konteks kita mengemukakan usul dan hujah. Okey, terutama sekali semasa pembukaan, definisi, penolakan definisi serta dari segi menjaga kawalan masa agar tidak berlebih. Maklumlah saya maklumkan cukup 7-8 minit atau 4 minit. Selepas daripada itu kita tidak akan menilai lah. Okey, jadi puan dan puan-puan dah pun memahami perkara tersebut. Baiklah. Keputusan yang dinanti-nantikan. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli yang berhormat dan sidang Dewan yang dimuliakan. Saya mengucapkan syahadat dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya
pada sidang 3 kali ini. Sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, tadi dah komen dah tadi berkaitan itu. Oleh itu, keputusan pertandingan antara pasukan wilayah Persekutuan Labuan selaku kerajaan dan juga pasukan Melaka selaku pembangkang. Kita umumkan dulu pembahas terbaik. Untuk pembahas terbaik bagi sidang kali ini dimiliki sebenarnya banyak, ada 3 calon juga. Dan ini mendapat majoriti 2 daripada 5 juri. Yang lain satu. Okey. Pemilik Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris dari pasukan Melaka. Oleh itu, keputusan pertandingan kali ini dalam sidang 3 ini, juri 3-2. Margin 1.33. Usul dia berkaitan dengan kurikulum. Okey. Dengan itu, keputusannya ialah kerajaan dan telah menjuarai sidang 3 ini. Dengan itu, saya serahkan semula kepada YTP. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Rusdi, juri atas ulasan serta pengumuman keputusan sebentar tadi. Tahniah diucapkan buat perwakilan kerajaan atas usul yang telah diterima oleh Dewan dan tahniah juga diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang kerana telah dinobatkan sebagai pembahas terbaik bagi sidang ini. Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya sidang Dewan yang dihormati, maka saya dengan mandat yang telah diberikan kepada saya dengan ini menangguhkan sesi pada kali ini pada jam 11.50 pagi. Terima kasih semua. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan. Baiklah, tadi keputusan yang telah diumumkan, tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang, kepada pasukan yang kurang bernasib baik. Pertandingan masih belum berakhir kerana tuan-tuan akan bersedia untuk bertemu pasukan seterusnya. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara. Sekian, terima kasih.